Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Baik, bersama dengan kami bersempena dengan meraihkan Hari OKU Sedunia yang disambut saban tahun pada 3 Disember yang akan membawa pelbagai bentuk aktiviti dan juga program-program yang berlangsung. So hari ini kita akan membawakan iaitu wacana aspirasi OKU yang kita akan membincangkan topik-topik bersama dengan panel jemputan kita. Tapi hari ini saya tidak berkeseorangan, saya bersama dengan rakan setugas saya iaitu Zaid. Silakan kenalkan diri. Hai, saya Zaid akan bersama anda dalam wacana aspirasi OKU. Kita akan bincangkan topik yang jarang-jarang kita bincangkan sebelum ini, iaitu bagaimana akta OKU itu sendiri dapat meningkatkan kebolehpasaran OKU dalam aspek pekerjaan. Panel jemputan kita iaitu kita bawakan khas ya, bukan yang orang calang-calang orang, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Cik Yusof bersama dengan kita pada hari ini di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana hari ini perjalanan daripada? Alhamdulillah, semua lancar. Alhamdulillah lancar untuk kita punya wacana hari ini. Betul. Baik, Cik Faizal. Syukur. Kalau saya tengok tadi ya, pengenalan tentang Cik Faizal ya, mempunyai pengalaman yang sangat-sangat meluas daripada segi untuk kita panggil apa ya, untuk memastikan tiada golongan yang tertinggal lah, especially untuk golongan OKU. Baik Cik Faizal, untuk pertamanya mungkin saya nak Cik Faizal menceritakan sedikit sebanyak mengenai akta yang kita akan ceritakan pada hari ini iaitu akta OKU tahun 2008. Mungkin sedikit pengenalan ataupun sejarah macam mana akta ini dilihat dapat melindungi dan menjamin hak-hak OKU, terutama sekali bila kita menyentuh isu penggajian OKU tersebut. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, terima kasih kepada kedua-dua moderator kita. Sama-sama. Dan saya panjangkan juga penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak Perkeso dan seluruh yang terlibat yang sudi memberi ruang kepada saya dan memberi kepercayaan kepada saya untuk kita sesama berbincang. Betul. Tajuk aspirasi OKU lah pada hari ini ya. Jangan lupa bersati. Alhamdulillah. Okey. Kita topik kita ni pasal akta ni, Fifi dan Zaid. Bukan maknanya kita cerita tentang aspirasi OKU, tapi yang akan menyentuh perihal akta. Jadi kita cuba buat supaya penonton kita suka untuk terus mendengar sampai akhir lah, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Okey, bila disebut tentang pertanyaan yang awal tadi tu, saya suka nak bawa satu naratif sebenarnya, satu pemahaman kepada kita semua. Betapa akta OKU ni satu hadiah istimewa negara untuk OKU tu sendiri. Bila saya sebut hadiah tu Zaid, maksud dia hadiah ni sesuatu yang kita nantikan. Betul. Dan hadiah ni pun kadang-kadang bila sebut hadiah tu Surprise. kita tak surprise. Tak tahu apa, tak jangka. Okey, maksud dia nak sebut sebab akta ni mula digubal pada tahun 2007 kemudian diwartakan 2008. Hampir 10 tahun lebih. Kita nak ceritakan tentang OKU, bukan kita tak boleh tengok OKU tu bila kita sebut OKU nampak saya, nampak Zaid, ni Fifi kan, dan semua yang ada kat KL ni ke, kat Putrajaya ni ke. Kita kena lihat OKU tu sebagai keseluruhan. Betul. Jadi bila disebut tu, kita kena bayangkan bagaimana OKU yang berada di pedalaman, OKU yang berada di kampung, yang di luar bandar. Bagaimana tengah-tengah kita nak cari satu kaedah, satu cara macam mana untuk orang pandang OKU ni, tiba-tiba pada tahun 2008 diwartakan akta ni. Sebab tu saya sebutkan akta ni sebenarnya suatu hadiah negara untuk komuniti OKU. Kira satu sejarah lah pada masa itu. Betul. Bagaimana kita kena melihat, sebab kalau tanpa akta ni, mungkin kita ada suatu cabaran yang berbeza nak ketengahkan hal OKU tu sendiri. Hak-hak dia lah. Termasuk tentang hak pekerjaan ni. Bagaimana dalam akta ni disebutkan dalam seksyen 29 tu, OKU ini diberikan jaminan untuk bekerja. Dan bagaimana keseluruhan struktur ataupun peruntukan-peruntukan dalam akta ni, dia menyebutkan, membuat satu penegasan perlunya peluang ataupun ruang pekerjaan ini diberikan kepada OKU. Itu yang saya rasa habis ringkas, satu yang saya boleh sebutkan dulu kot. Tapi sebagai permulaan. Tapi saya nak tanya sikit. Dengan Seksyen 29 ni, adakah ia memberi satu impak yang
ialah besar. impak kepada komuniti Alright. OKU itu sendiri. Kita nak tahu. Okey, bila saya sebut akta OKU ni sebagai satu hadiah tadi Fifi ya. Betul Faizal. Dengan apa yang Zaid tanya, sama ada kita kena tengok peruntukan tu memberi impak ataupun sebaliknya kepada komuniti Khususnya OKU. Seksyen 29. Ya. Kita kena tengok. Kalau hadiah, kalau saya bagi pada Zaid hadiah ni, Betul. Zaid simpan ya hadiah tu kan. Betul. Ada kat nilai pada hadiah tu? Dia tak tengok. Biasa orang hadiah ni bila kita bagi, kita dapat sesuatu, Betul. kita akan suka tengok dia. Betul. Kita Belik akan, Gembira nak belik. kalau hadiah tu boleh guna, kita guna Ah, kan. betul. Kan? Kalau kita kata dapat hadiah, tak apalah, hadiah ni aku simpan dalam loker ataupun simpan bawah katil kan. Simpan tak ada orang tahu. Apa maksud hadiah tu? Ada nilai tak hadiah tu? Tak adalah. Dia tak ada nilai. Sama lah akta ni sebenarnya. Okay, akta yang sangat berharga ni, akta yang merupakan sejarah dalam negara kita ni, kalau tidak dimanfaatkan oleh OKU tu sendiri, dia akan jadi macam tu. Sebab tu saya katakan konsep hadiah ni, dia bukan memberi manfaat kepada pemberi hadiah tu sendiri. Betul. Hadiah ni dia memberi manfaat kepada penerima hadiah. Dan dia memberi satu titik penghargaan sebenarnya. Dia membina satu jalinan penghargaan di antara penerima hadiah dan pemberi hadiah. hadiah tadi. Dalam konteks kita ni, Zahid, bila Zahid Ya. tanya tentang Seksyen 29, Betul. akta ini secara umum dia memberi suatu pengiktirafan negara kepada OKU. Dan dia memberi ruang kepada OKU bagaimana OKU tu nak berinteraksi dengan tanah air dia. Bagaimana OKU dia nak berinteraksi dengan orang keliling dia. Betul, betul. Dan kerana akta OKU ni pun kita buat program yang ini. Ya. Jadi di situlah sebenarnya bagaimana kita nak mulakan perbincangan sama ada impact dia, sebagaimana kita nak lihat impact dia, di situ kita kena lihat. Sebab apa yang kita bicarakan ni, dia adalah undang-undang. Ya. Dan dia ada satu akta parlimen. Bila sebut akta parlimen ni, dia satu benda yang sifat dia undang-undang, sifat dia umum, dan dia sifat dia undang-undang ni dia hidup kalau kita hidupkan dia. Ya. Bukan Ah, sekadar Dia macam atas macam kertas. macam Fifi lah, tiba-tiba misal kata contohlah kalau kawan Fifi ke ataupun parent Fifi bagi kereta kan, hadiah dah. Ada betul. Tapi bila bagi kereta tu Fifi simpan Tak dalam guna, garaj kan, ya. tak guna, so dia tak pergi ke mana. Dia tak ada Itu nilai, pemahaman yang kita Betul. kena bawa bila kita sebut tentang akta OKU ni. Sebab kalau tanpa ada akta OKU ni, kita berhadapan macam saya sebut awal tadi, Isu-isu kita berhadapan dengan satu cabaran bagaimana kita nak highlight hak-hak OKU, Betul. isu OKU di tengah-tengah masyarakat. Kita tak boleh expect semua orang ni berpemikiran macam mana orang di Putrajaya ni. Okey, Cik Faizal. Kalau saya tengok ya, mungkin apa yang Cik Faizal cuba untuk ketengahkan bila ada je peruntukan ataupun akta yang telah pun dibangunkan ataupun diwatalkan oleh kerajaan kita, Ya. kita kena pastikan bila adanya akta tersebut dan kita guna pakai akta tersebut. Orang kata macam golongan-golongan OKU ni tidaklah terpinggir kerana kita ada ke akta ni untuk bantu mereka daripada sudut penggajian. Yep. Dan saya daripada itu saya nak tanyalah kan, selain daripada akta tersebut yang kita highlight iaitu Seksyen 29, adakah peruntukan-peruntukan yang lain dalam akta ni yang menyokong Seksyen 29 ni, terutamanya daripada aspek pekerjaan kepada golongan OKU ni? Okey, kalau kita tengok dalam akta ni dia secara umum dia telah mewujudkan satu beberapa badan penting. Pertamanya dia wujudkan Majlis Kebangsaan bagi OKU di bawah Seksyen 3. Okey. Kemudian di bawah Seksyen 9 pula dia menggariskan fungsi-fungsi kepada majlis tadi tu. Termasuk untuk memastikan setiap peruntukan akta ini, iaitu antara lainnya ialah hak kepada pekerjaan tadi itu terlaksana. Dan di situ pulanya akta OKU ni juga mewujudkan satu jabatan yang disebutkan nama Jabatan Pembangunan OKU. Dan dalam peruntukan-peruntukan lain, misalnya kata Seksyen 14 ni memperuntukkan bagaimana kerajaan itu sendiri bertanggungjawab untuk melaksanakan hak-hak dan peruntukan-peruntukan di bawah akta OKU yang ada. Dari segi akses banyak ni, Zaid. Dia ada akses kepada pekerjaan, pendidikan, akses kepada kemudahan awam, pengangkutan dan seumpamanya. Dan begitu juga dalam Seksyen 15, kita ada peruntukan untuk sektor swasta menjayakan fungsi ataupun aspirasi di bawah akta ni. Dan di bawah Seksyen 15 tadi, kementerian-kementerian dan agensi
Dan Seksyen 16 ni pihak swasta dan NGO. Kita nak sebutnya secara keseluruhan, akta kita ni dia telah menyediakan satu kerangka yang sangat luas. Bagaimana peruntukan-peruntukan termasuk peluang pekerjaan ni boleh dijayakan di Malaysia. Tapi Cik Faizal, adakah Cik Faizal lihat setakat ni XXL ni dapat memberi kesan dan jaminan yang baiklah orang kata kepada komuniti OKU ni? Mungkin ada pandangan daripada perspektif Cik Faizal dari peranan XXL tersebut ni yang banyak tadi ni. Okey, saya nak sebutlah, mungkin kita nak kata buat satu tinjauan khusus ataupun kita nak buat satu jawapan khusus kepada apa yang disebut oleh Zahid tadi tu. Mungkin kita tidak ada satu takaran yang semua orang dah setuju. Betul. Okay, cumanya apa yang boleh kita lihat dari segi data-data, respon-respon yang ada di sekeliling kita. Saya letak satu contoh lah, bila pendaftaran OKU kita pada bulan 9 itu mencecah kepada 674,000. Yang mana satu kadar yang sangat drastik berbanding tahun lepas. Mana tahun lepas tu kita baru nak mencecah dalam 600,000, 500,000 lebih. Kemudian dalam masa 10 bulan ni dia meningkat sampai ke 70,000 ataupun ke 80,000 pendaftaran. Banyak tu. Dari segi pendaftaran, maknanya pendaftaran tu ada peningkatan. Betul. Dan peningkatan yang mutakhir ni bila medianya, bila makin ramai orang bercakap tentang OKU-nya, makin ramai orang tahu tentang akta itu sendiri. Betul. Dia melonjakkan kesedaran. Sebab kita di Malaysia pendaftaran OKU bukan automatik Yang kena daftar. dia atas sukarela. Maknanya suasana yang ada, situasi yang ada itu, dia merancakkan pendaftaran OKU dalam sistem maklumat OKU negara itu. Dan begitulah juga bila kita tengok, misal kata tahun 2019, pendaftar atau pembabit OKU dalam sektor awam dalam 4,002, dia satu jumlah yang walaupun kita kata kecil, tapi ruang peningkatan itu mesti digembling supaya dia boleh signifikan lagi. Yang apa yang saya nak sebutnya, dengan kemudahan-kemudahan yang pelbagai diadakan, mutakhir ni kalau kita nak bilang banyaklah kot, tak sempat, tak sesuai. Cumanya apa yang saya nak sebut, kesan daripada keberadaan akta tu ada. Betul. Cumanya bagaimana kita nak gambling ataupun kita nak mencari celah-celah ataupun nak cari ruang. Kat mana peluang untuk OKU tu sendiri, terutama dalam bidang pekerjaan kita bincang ni Zaid, Ya, betul. boleh kita garap dengan secukupnya. Di situlah apa tu yang kita perlu bawa dalam aspirasi yang kita kena ketengahkan hari ini. Ruang tu ada, peluang tu ada, cumanya macam mana kita nak, orang kata nak grab OKU tu sendiri, nak grab ruang yang ada tu, supaya peluang dan ruang tu dia tak berlalu begitu saja. Betul Cik Faizal. Itu yang ada, yang kita boleh katakan keberuntungan akta ni diwujudkan khususnya dalam bidang hal pekerjaan tadi itu. Kalau saya tengok tadi Cik Faizal, peningkatan tempoh ni sangat-sangat tinggi kalau kita nak buat perbandingan daripada tahun lepas pergi ke tahun ini. Kita peningkatan sebanyak dalam 80,000 pendaftaran untuk golongan OKU. Tapi mungkin kalau kita tengok sebab bila kita katakan tentang peluang dan ruang, kita kena pastikan golongan OKU ni sendiri pun ambil tahu dan adalah program-program tertentu untuk golongan OKU kita ni grab the opportunity lah kita panggil. Tapi bagi pendapat Cik Faizal sendirilah kan, dengan adanya akta yang sedia ada yang telah pun diwartakan tahun 2008 ni, dan dengan orang kata masa kini, ada tak sebarang bentuk pindaan yang boleh kita buat terhadap akta sedia ada untuk cater lagi golongan OKU ni? Khususnya aspek pekerjaan. Betul, daripada aspek pekerjaan. Kalau kita nak sebut tentang pindaan lah, bahkan ialah sesuai pun sebenarnya kalau kita nak sebut tentang pindaan, dalam tempoh hampir 15 tahun dah akta ni diwartakan kan, dan apatah lagi dalam ucapan titah pembukaan parlimen tahun ni pun Yang di-Pertuan Agong menyebut tentang pindaan akta 2008. Memang bila akta ni berjalan, adanya perkara-perkara yang boleh dibawa kepada perhatian untuk pindaan. Terutamanya contoh, baik dalam ahli majlis yang diperuntukkan di bawah yang kita kata Seksyen 3 tadi tu, dalam akta ini dia ada memperuntukkan keanggotaan majlis. Jadi antara keanggotaan majlis yang boleh diketengahkan sebenarnya, termasuk keanggotaan wajib maksud saya tu, adalah kementerian-kementerian yang tertentu, termasuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ni. KPKT. Sebab KPKT ni merupakan antara kementerian yang penting, sebab di sanalah
dia melibatkan pergerakan mobiliti OKU tu sendiri, terutama di pihak-pihak berkuasa tempatan kan. Dan di sana pun banyak lagi lah, kalau kita tengok adalah ruang-ruang penambahbaikan dari segi pindaan. Cumanya dalam kita memperkatakan tentang pindaan tadi ni, pada pandangan saya, pada pengamatan saya, dan saya banyak terlibat langsung dengan hal-hal yang berkaitan. Pada saya, umpama kita balik pada cerita asal tadi ni, Fi. Yang mana tu? Cerita hadiah tu kan. Hadiah tu, Oh, ya. hadiah. Ya, hadiah ni sebenarnya bungkusan dia tu tak buka habis lagi ni. Orang suka, dia teruja adanya hadiah ni. Tapi bungkusan tak dia buka habis lagi. Banyak lagi. Mana kalau buka bungkusan tu nanti akan ada nada-nada bersuara itu. Rupanya ada ni. Rupanya ada macam ni, ada macam ni. Ada lagi. Dia belum teroka Nak lagi sebut, tu. betul, itu yang sebenarnya. Penerokaan kepada hadiah yang ada ni, akta yang ada ni, masih ada ruang yang banyak untuk diterokai tak habis dalam waktu lagi. peruntukan yang sedia ada tanpa melalui proses pindaan. Kita akui keperluan pindaan tu ada. Perlu ada. Tapi dari segi memperkasakan peruntukan, orang kata Yang memanfaatkan sedia ada, betul. keberadaan akta yang sedia Masih ada banyak tu, lagi belum masih banyak bermanfaat lagi. Termasuk dalam bidang hal pekerjaan. Dan kalau kita tengoklah contohlah Majlis Kebangsaan bagi OKU kan. Majlis Kebangsaan bagi OKU ni dia mesti dipengerusikan oleh menteri. Bila kita sebut menteri ni, dia maknanya ahli kabinet. Jemaah anggota daripada jemaah kabinet negara. Betul. Maknanya ruang yang ada dalam akta ini memberi satu ruang betapa isu OKU ni seharusnya ataupun boleh dibincangkan di peringkat kabinet. Cumanya persoalan kita tadi itulah. Adakah komuniti OKU kita sedar? Bila dia sedar ni kan, dia tersedar ni, dia seharusnya dia tahu macam mana dia nak melakukan istilah kita intervention tadi tu. Betul. Bagaimana istilah OKU ni boleh orang kata interact ataupun respon kepada apa juga yang dia hadapi kerana adanya akta ni. Dia sebenarnya, Cik Faizal, apakah punca-punca menyebabkan banyak perkara-perkara yang belum kita teroka lagi, sedangkan akta ni dah hampir lebih 10 tahun Banyak dah. watakan ni. Ya. Apa yang jelas apa yang kita sebut penghebahan. Kuranglah tu. Penghebahan kita masih ada ruang. Nak kata kurang tak dipenuhi sepenuhnya. Taklah kata kurang, Fi kan. Tapi ada. Cuma Mungkin yang kita dia boleh agak sebut perlahan sikit. masih orang kata ruang untuk perluasan tu terlalu banyak lagi. Betul. Luas lagi boleh. Banyak ruang untuk kita hebahkan. Sebab bila saya terlibat dengan pelbagai program, pelbagai wacana, ramai orang terkejut. Kita cerita tentang akta ni, masih banyak lagi pihak-pihak yang berkaitan terkejut. Rupanya kita ada akta ni. Yang sebab tu saya kata pada awal tadi, Fi, kita hadiah kita ni kita tak buka habis lagi ni. Tak explore habis lagi. Tak explore lagi ni. Kita boleh buka, aku kata ibarat kata orang beberapa Dia hadiah. setting Dia boleh tu buat banyak. live lah, dia boleh buat live hadiah lah. Unboxing. Aku dapat unboxing ya, betul. Tapi jika Ya, proses unboxing tu boleh berlaku lagi. Tapi jika kita lihat pada komuniti OKU, sudah tentulah kita tak lari, Cik Faizal, dari segi accessibility tu. Ya. Dalam Seksyen 26 pun dia peruntukkan bagaimana OKU akses pada perkhidmatan dan bangunan awam. Ya, betul. Saya nak tanyalah, apa accessibility yang perlu diberi tindakan oleh para majikan yang menggaji pekerja OKU ni dari segi bangunan dan juga dari segi teknologinya pada hari ini? Apakah accessibility penekanan tu? Terhadap Kalau Cik majikan-majikan Faizal boleh kita sentuh lah. Kita boleh beri satu gambaran lah kepada saudara penonton kita semua kan. Bila sebut tentang OKU bekerja ni, terutamanya bila menyebut tentang accessibility ni, dia sama ada OKU yang bekerja dari rumah, sebab dulu tak ada konsep OKU bekerja dari rumah kan. Betul. Sekarang kita ada konsep OKU, konsep bekerja dari rumah, work from home. Ya. Jadi antara perkara yang kita boleh cuba kita boleh bincangkan sama ada OKU bekerja di tempat kerja, mana keluar daripada rumah, ataupun OKU bekerja dari rumah. Antara dalam perkembangan semasa ini, antara accessibility yang kita kata akses yang penting kepada OKU yang mesti kita, bukan majikan saja sebenarnya, seluruh pihak yang terlibat. Betul. Sebab kalau kita meletakkan beban kepada majikan, dia tak adil kepada majikan tu sendiri, tak adil pada OKU, bahkan tak adil pada masyarakat tu sekeliling. Betul. Jadi bila kita sebut dalam keadaan tu, antara akses yang kepada OKU ni, contoh, OKU sangat bukan memerlukan, tapi IT, keberadaan IT teknologi sangat membantu OKU. Betul. Kadang OKU ni dia nak terlalu banyak interaksi dengan orang lain, dia jadi
Yelah Agak macam-macam terbatas. lah kan. Bila kita adanya akses kepada IT yang baik, OKU nak cari tempat kerja dia mudah. Dari segi dia nak riki tempat tu. Kita adanya Maps, kita adanya segala apa Google, Waze dan seumpama kan. Betul. Itu contoh. Kemudian untuk membantu dia dalam melaksanakan pekerjaan dia, IT yang mudah, IT yang boleh akses akan banyak membantu dia. Ini kita tak cerita lagi tentang bagaimana OKU dia keluar daripada rumah yang bukan jenis work from home. Dia keluar daripada rumah, misal kata dia nak pergi ke sesuatu tempat, katakanlah daripada tempat A ke tempat B. Tempat B tu majikan dia tu dalam bangunan majikan itu mungkin sempurna lah kita kata. Tapi nak sampai ke situ bagaimana cabaran-cabaran dia. Dia nak akses bangunan yang luas Di tu. situlah kita kata bila nak kata OKU, nak ajak OKU bekerja, dia bukan cerita majikan, bukan cerita orang kata OKU tu sendiri. Yang tu betul, kita tak boleh nak lari. Betul. Mana potensi majikan dengan potensi pekerja di kalangan OKU tu betul. Tapi ruang keliling tu dia sama-sama kita kena fikirkan bersama. Sebab itulah kot mungkin aspirasi pada orang kata ruang kita bicara pada program hari ini, tentunya kita harapkan banyak pihak akan mendengar. Bukan hanya orang kata pihak majikan, bukan hanya OKU itu sendiri. Kita nak pemimpin masyarakat kita kan. Dia semua peringkat ni Zaid. Daripada peringkat negaranya, kita ada peringkat parlimennya, peringkat Dewan Undangan Negerinya, peringkat pengulunya, even kepada ketua-ketua NGO, pengurusan NGO pun Lufi kan. Dia mesti alert dengan perkara-perkara ni supaya kita nak bina suatu suasana yang kondusif. OKU boleh keluar bekerja, majikan suka untuk ambil OKU bekerja. Dia kalau OKU suka nak bekerja, majikan suka untuk ambil OKU bekerja, tapi dia berhadapan dengan cabaran yang kat luar. Jadi pun Faizal lihat bagaimana satu usaha yang boleh gembeling lah antara majikan dan OKU itu sendiri, pandangan Cik Faizal. Apa yang saya lihat lah, contoh lah kan, contoh mudah lah. Kalau kita cerita contoh melangit, jadi orang Perak mungkin kata sembang lebih kan. Apa yang saya rasa boleh buat macam kita buat hari ini sebenarnya. Betul. Bagaimana jaringan antara pihak agensi, pihak yang berkuasa dengan NGO, dengan komuniti OKU itu sendiri sangat-sangat perlu diperkasakan. Hari ini misal kata kalau cerita yang saya nak bawa hari ini, sebenarnya padan dengan saudara Zahid pun dah padan, dah cukup. Tapi nak ceritanya, Fian, keberadaan, kebersamaan komuniti dengan agensi berkuasa itu penting. Kerana itulah saya diberi ruang, diberi kepercayaan untuk kita sama bincang topik hari ini. Untuk gambarkan cerita ni bukan cerita agensi sahaja. Cerita semua pelbagai cerita lapisan. betul. Dia bukan cerita komuniti OKU itu sendiri. Bahkan dia adalah cerita bersama. Di situlah yang saya rasa kita kena gembling supaya jaringan perbincangan tu lebih meluas supaya ramai yang lebih akan faham apa yang kita bincangkan. Sebab perkara ini macam kita bincang sebut tadi lah Fian, dia bukan cerita OKU, bukan cerita majikan saja, dia adalah cerita kita yang di persekitaran tu dia sendiri. persekitaran. Dia membabitkan pelbagai pihak. Lebihan lapisan. Baik. Dia sebab kita cerita OKU ni, dia bukan OKU, bukan kita dah tak bercerita tentang OKU ramai banyak mana OKU nak terima bantuan ke apa kan. Kita cerita tentang bagaimana OKU tu nak bina dia punya potensi diri dia. Dan ini melibatkan usaha sama pihak agensi dan juga itu sebenarnya masyarakat dan pemimpin lah. So tadi kalau kita dah bincangkan yang mengenai accessibility